Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Hadi bin Muhammad Zaidi. InsyaAllah akan bentangkan tugasan 1 berkenaan dengan perkembangan sosio-budaya di sekolah. Baik. Sedikit pengenalan berkenaan dengan konsep sosio-budaya yang mana pelbagai penduduk ni telah mewujudkan pelbagai budaya yang menjadi pegangan dan amalan hidup bermasyarakat. Yang mana kalau kita tengok di Malaysia ini, macam mana masyarakat majmuk ni membentuk nilai-nilai pegangan hidup bermasyarakatnya seperti nilai sopan santun, kesederhanaan dan keharmonian hidup masyarakat tu. Okey, baik. Kita pergi kepada kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Okey, untuk makluman saya bertugas di SMK Bingkor, Keningau. Okey, ini hasil dapatan yang mana di sekolah SMK Bingkor ni bangsa majoriti ialah daripada dusun, iaitu daripada Gana dan Kuijau, dan kebanyakannya dusun Gana yang berada di Keningau, dan minoriti ialah daripada bangsa Murut, ada juga bangsa Bugis, bangsa Bajau, dan ada juga campuran Melayu dan campuran Cina. Baik, untuk bahasa pula, sebagai bahasa perantara yang mana murid dan guru masing-masing menggunakan bahasa Melayu lah, dan tidak masalah dalam pertuturan harian. Okay, untuk struktur sosial pula, majoriti murid datang daripada kawasan kampung, yang mana mereka ni kebanyakannya berpendapatan rendah lah. Dan untuk murid pedalaman dan kebanyakannya bangsa Murut yang mereka duduk di pedalaman di Dalit, sekolah SMK Bingkor menyediakan asrama sebagai kemudahan bagi mereka lah. Dan untuk agama, majoriti beragama Kristian, dan minoriti pula yang mana boleh dikatakan dalam 45% murid Islam, dan pagan pun ada dalam 5%, sedikit lah. Dan untuk kepercayaan adat resam dan budaya, iaitu upacara mensurung, yang mana upacara ni diadakan bagi menolak bala. Dan seterusnya adat dusun Gana, yang mana mereka kalau secara adatnya cara berpakaian mereka serba hitam dan berhiaskan ni seperti ni yang saya pakai ni. Ada corak-corak dia tertentu. Dan ada juga upacara sogit, yang mana sogit ni kalau kita kata ni senang katanya ialah saman lah. Itu saman. Tapi cara saman diorang ni yang mana mereka kena mengorbankan seekor haiwan lah. Itu haiwan khinzir sebagai bayaran saman tu lah. Okay, dan seterusnya pesta keamatan ni kita dah maklum lah. Dan seterusnya unduk ngadau dan Buvanzoi Tabantang. Yang mana unduk ngadau ni adalah kata apa? Ratu cantik, pertandingan ratu cantik. Kalau Buvanzoi Tabantang ni pertandingan apa? Lelaki paling handsome. Yang mana kalau orang nak berisik lah perempuan ratu cantik ni, agak mahal sikit lah antaranya. Okay, seterusnya kita pergi pada isu-isu sosio budaya di sekolah. Okay, untuk di SMK Bingkor tiada isu bagi bahasa, maksudnya tiada masalah. Sebagai bahasa perantara, maksudnya komunikasi antara murid dan guru ataupun murid dengan murid ni sendiri tak ada masalah kerana mereka menggunakan bahasa Melayu tersendiri. Okay, dan seterusnya ialah layanan guru. Yang guru pun tiada masalah, tiada isu diskriminasi yang ada di antara murid dan guru. Bahkan diorang mengalu-alukan lagi kedatangan orang luar. Macam seperti saya, daripada orang Semenanjung. Kehadiran saya pada hari pertama pun sudah seakan-akan saya telah berkhidmat di sekolah tu seperti sebulan. Okay, dan seterusnya pada gender dan kaum pun tiada masalah, tiada isu perkauman yang berlaku di sekolah. Dan yang ada pun pergaduhan murid. Itu pun disebabkan pergaduhan di antara kampung lah. Dan secara tidak langsungnya mungkin mereka berlainan kaum, so nampak seakan-akan isu kaum lah, tapi sebenarnya tidak. Okay, dan seterusnya pencapaian akademik, yang mana pencapaian akademik kurang memuaskan di atas faktor kebanyakannya murid ni daripada kampung pedalaman lah. Dan tapi pencapaian dari sudut sukan sangat memuaskan, dan hasil dapatan mengatakan boleh dikatakan tiap-tiap tahun pasti akan ada seorang wakil sukma daripada SMK Bingkor ni. Okay, seterusnya kita pergi pada peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Okay, terdapat 3 lah 3 peranan yang saya dapat kongsikan, iaitu guru sebagai penghubung kepada hubungan di antara murid dengan murid yang lain berbeza adat dan budaya. Dan seterusnya, profesion atau status guru itu sendiri perlu memberi contoh kepada murid dengan tidak bersifat pilih kasih maupun skeptikal. Dan yang terakhir adalah guru perlu melibatkan diri di dalam aktiviti kemasyarakatan di sekolah tanpa mengira bangsa dan agama murid. Okay, dan yang terakhir adalah kesimpulan, iaitu dapatlah saya simpulkan yang ini daripada kepelbagaian sosio budaya ni. Dapat menghasilkan penilaian guru terhadap murid-murid berlainan bangsa tanpa syarat dan prejudis, dan murid dapat menerima secara terbuka dengan menghormati dan
memahami budaya lain. Okay, baik, ini adalah lampiran saya ni bersama Cikgu John. Ini merupakan orang Keringau, Sabah. Saya belum berbual dia lah berkenaan dengan Sekolah SMK Bingkor. Okay, dan ini rujukan yang saya rujuk berkenaan dengan sosio budaya. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya Muhammad Amar Hakim bin Zulkifli akan membentangkan tentang perkembangan sosial budaya di sekolah. Baik, jadi sekarang saya sedang bertugas di SMK Sipangan, Beluran, Sabah. Baik, kita tengok dulu pengenalan. Yang pertama kita dapat lihat di sini, saya punya bahagian di bahagian tengah. Okey, budaya merupakan cara hidup yang sentiasa berkembang dan perkara yang diwarisi oleh sekelompok oleh kelompok tertentu. Manakala sosial budaya pula merupakan cara hidup manusia yang sentiasa berkembang dan bercampur gaul dengan pelbagai kaum yang bentuk kepelbagaian dari masyarakat. Macam kita cakap, budaya ni mungkin kelompok tertentu sahaja, tapi sosial budaya ni melibatkan dengan masyarakat. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Baik, jadi saya telah berbual dengan Cikgu Fahmi yang sudah berkhidmat di sekolah ini selama 5 tahun. Jadi ini antara hasil daripada temu bual saya dan beliau. Baik, perkembangan kepelbagaian sosial budaya di sekolah di SMP Sipangan kita dapat lihat di sini. Yang pertama, dari segi bangsa, majoritinya berbangsa Sungai dan minoriti dusun, Bajau dan Bugis. Dari segi bahasa pula kita dapat lihat menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Sungai. Dan kemudian struktur sosial pula, pelajar atau murid di sini banyak datang daripada pendapatan keluarga berpendapatan rendah dan tinggal di kawasan kampung, dan ada yang tinggal di kawasan estate. Dan manakala agama pula, majoritinya Kristian, tetapi Kristian dalam lebih kurang 500 lebih, manakala Islam 400 lebih, lebih kurang separuh-separuh lah. Cuma Kristian lebih sikit sahaja. Dan minoriti pagan, dan tidak ada agama, tidak ada kepercayaan. Dan kemudian dari segi kepercayaan, murid-murid sendiri percaya jika ada keinginan kepada sesuatu, contoh nak nasi biryani ke apa ke, perlu langsaikan. Jika tidak akan dimakan buaya, sebab kawasan Paitan di sini banyak buaya. Manakala dari segi adat dan budaya, mereka ada pakaian tradisional tersendiri. Dan satu adat mereka di sini adalah jika mereka nak tahu tentang status seseorang tersebut, sama ada bujang ke ataupun dah bertunang ke, mereka kena hulurkan duit, kena berikan duit dulu. Baik, yang seterusnya, isu-isu sosial budaya di sekolah. Okay, di SMK Sipangan ni adalah beberapa isu, sama ada positif dan negatif. Dari segi positifnya, layanan guru terhadap murid di sini sangat memuaskan, sangat baik. Tetapi ada segelintir pelajar yang takut untuk ada ke sekolah jika ada melibatkan pembentangan dalam kelas. Jadi ini antara isu yang negatif lah sikit. Dan mereka takut, sebab apa? Mereka takut untuk bercakap di hadapan. Dari segi kaum tidak ada masalah sebab sini majoritinya berbangsa Sungai dan tidak ada masalah perkauman di sini. Dan di sini kita dapat lihat yang dari segi pencapaian akademik. Okey, pencapaian akademik dari sini kita tengok yang pertama, faktor geografi kita dapat lihat di sini. Faktor geografi di sini sangatlah mempengaruhi. Kerana apa? Pelajar ramai yang tinggal jauh. Walaupun ada orang yang ada pelajar yang tinggal di asrama, tapi asrama tidak dapat menampung semua pelajar di sekolah sinilah. Dan bila datang musim hujan, mereka sangat susah untuk datang ke sekolah. Dan kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pencapaian akademik ialah jaringan internet. Mereka susah untuk mendapatkan maklumat dan mereka juga ada jurang dengan dunia luar. Dan yang ketiga adalah lemah dalam menguasai pembelajaran dan kekurangan sokongan daripada ibu bapa mereka sendiri dalam bidang pendidikan. Baik, yang seterusnya adalah peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Baik, berdasarkan apa yang Ustaz Fahmi ataupun Cikgu Fahmi cakap selepas menemui bual beliau, guru ni menjadi contoh pada taludan kepada murid-murid. Contoh taludan kepada murid sebab apa? Murid di sini sangat suka ikut apa yang guru buat. Contoh cara percakapan guru, contoh pemakaian. Contoh kalau cikgu suka pakai jam macam ni, diorang suka pakai ikut jam macam ni. Contoh cikgu pakai jam G-Shock, diorang beli lagi G-Shock, mungkin tidak yang ori, mungkin yang ciplak punya, macam tu. Dan kemudian yang kedua adalah guru, dari segi profession, guru mungkin boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap pembelajaran, bukan setakat ikut silibus. Sebab apa? Sebab penguasaan pelajar di sini kurang, jadi guru mestilah banyak menerapkan nilai-nilai murni dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah murid di sini mudah untuk diberikan teguran dan nasihat serta mudah dibimbing. Yang mungkin yang sukar untuk memberikan teguran dalam 5% sahaja. Okey.
Dan secara kesimpulannya, yang saya dapat simpulkan di sini adalah murid di sekolah terdedah dengan kepelbagaian sosial budaya, seterusnya dapat menyesuaikan diri dengan budaya serta masyarakat sekeliling, berbanding dengan murid yang jarang hadir ke sekolah dan ada budak-budak yang tidak datang mendaftar ataupun jaranglah datang ke sekolah, tidak datang ke sekolah. Mereka tidak dapat akses tentang masyarakat sekeliling. Dan murid dapat meningkatkan nilai dalam diri mereka dengan adanya bimbingan ataupun didikan daripada guru-guru di sini. Okey, ini berikut merupakan laporan lampiran. Ini saya bersama, saya di tengah-tengah tu bersama Cikgu Fahmi yang telah berkhidmat 5 tahun, dan seterusnya inilah adalah rujukan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Samad. Okey, mari kita lihat kepada pengenalan. Malaysia kaya dengan rakyatnya yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat Malaysia dapat memberi impak secara langsung kepada perkembangan pendidikan di kalangan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Seterusnya, mari kita lihat perkembangan sosio budaya di sekolah saya, iaitu di SMK Banggi Kudat. Sekolah ini terletak di luar bandar dalam kategori P3, iaitu tahap kesusaran yang paling tinggi sekali. Sekolah ini dia terletak di pulau. Okey. Jumlah guru di sekolah ini adalah 75 orang. Belum mencukupi lagi, gurunya belum mencukupi. Okey. Guru-guru di sini kebanyakannya majoritinya adalah beragama Islam dan seterusnya ada yang beragama Kristian. Okey, guru di sini ada yang berbangsa Melayu, Dusun, Rungus, Ubian, Suluk, Kadazan. Okey. Guru di sini kebanyakannya ramai yang dari Sabah lah. Okey. Dan juga ada yang dari Semenanjung. Dan juga ada juga guru yang lahir di Sarawak dan tinggal lama di Sabah. Seterusnya, pelajar di sekolah ini berjumlah 991 orang. Agama, pelajar di sini majoritinya beragama Islam. Dan juga ada, seterusnya ada juga yang beragama Islam. Struktur sosial. Okey. Jadi tidak berlaku budaya membezakan individu mengikut taraf sosial, bangsa, agama, jantina. Okey. Kita boleh lihat di sekitar sekolah ini ada banyak kampung-kampung di mana masyarakat di sini kebanyakannya berpendapatan rendah. Jadi kita faham ya berkenaan dengan status diorang ni ya. Jadi bila di sekolah kami tidak ada budaya membezakan di antara pelajar yang kaya, yang miskin, bangsa, kemudian agama, tidak, dan juga jantina. Tidak ada budaya membezakan di antara satu sama lain di sekolah ini. Okay, semuanya hidup saling dengan rukun hidup yang harmoni lah di sekolah ini. Okay, dan juga bahasa perantara ialah bahasa Melayu. Seterusnya, isu sosial budaya di sekolah. Kita lihat di SMK Banggi, ya. Sambutan majlis atau program yang melibatkan program sekolah dan budaya dilaksanakan dengan penuh semangat serta saling bekerjasama antara satu sama lain. Okay, contohnya dalam program Hari Raya Korban, di mana guru-guru Muslim dan juga yang bukan Islam turut sama menjayakan program tersebut. Dan dari segi pendidikan, murid bukan Islam arif tentang bacaan doa. Dan yang seterusnya, murid bukan Islam mengambil tasawuf Islam. Okey, tasawuf Islam ni ialah subjek elektif. Di mana pelajar boleh pilih untuk mengambil subjek ini ataupun tidak. Dan yang kagumnya terdapat pelajar bukan Islam mengambil subjek ini sebagai subjek pilihan mereka. Okey, dan juga dari segi bahasa, guru Sabah mengajar guru Semenanjung berkenaan perkataan yang biasa digunakan di Sabah. Okey. Jadi biasalah kalau guru-guru yang baru posting bila jumpa dengan guru Sabah, kadang-kadang kita akan sembang. Okey, perkataan apa yang sopan untuk digunakan dalam tutur kata
seharian dengan masyarakat di sini. Seterusnya, peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Okey, yang pertama, guru perlu menjadi penyebar perpaduan dan kasih sayang dengan menjaga sensitiviti rakan sekerja. Okey, bukan setakat rakan sekerja ya. Boleh diterus luaskan dengan murid-murid juga. Seterusnya, penyebar maklumat kepada pelajar. Okey. Maklumat mungkin dari segi pembelajaran dan juga pengetahuan yang lain. Okey. Seterusnya, jadi pembimbing buat murid. Okey. Di sekolah kami wujudnya mentor-mentee. Di mana bagusnya program ini dapat berkongsi guru dapat menjadi pembimbing lah buat murid-murid dari segi pembelajaran dan juga dari segi aspek-aspek lain lah. Dan yang seterusnya, kesimpulan. Sekolah menjadi pusat sosial budaya yang penting bagi guru, murid dan masyarakat. Guru berperanan sebagai penggerak dan penghubung sosial budaya agar hubungan masyarakat majmuk sentiasa harmoni dan bersatu padu. Okey, seterusnya ini adalah lampiran saya bersama dengan Cikgu Hafiz dan Cikgu Jackson. Dan ini adalah rujukan kami. Dan yang terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang melihat dan menonton pembentangan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.